Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Walakin iza arada an yuwassilaka. Situ. Walakin iza arada an yuwassilaka ilaih satara wasfaka biwasbih wa ghatta na'taka bina'tihi. Sambungan dari matan itu. Kedua dia kata lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Ya, kalau adalah engkau tidak sampai kepada hadrat Allah Ta'ala, melainkan selepas daripada penghapusan segala dosa, bersih licin, baru dia sampai, nasib kamu takkan sampai sendiri. Maksud dia apa? Tak ada manusia yang bersih sebersih-bersihnya seperti Nabi darah Rasul, ya. Kecuali kalau Allah Ta'ala nak tarik dia sampai usul ila Allah Ta'ala, sini. Walakin iza arada an yuwassilak ilaihi. Tapi kalau Allah Ta'ala bila mendaki Allah Ta'ala nak menyampaikan kau ilaihi kepadanya, maka satara wasfa, dia akan tutup wasfaka, akan wasaf sifat itu. Ditutup biwasbihi, dengan wasafnya, mana sifat dia. Allah Ta'ala tutup. Tengok uraian itu. Dan tetapi apabila dikendaki Allah Ta'ala menyampaikan akan dikau kepadanya, mana meletakkan kamu, menarik kamu sampai kepada hadrat dia, itu maqamul ihsan. Yang ada di sana dua pecahan, itulah muraqabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Yang disyarat Bukhari Muslim, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau orang tanya sampai mengaji, mengaji mutasawwif sampai mana? Itulah dia. Masuk dalam maqamul ihsan itu dipanggil sampai, ya. Dan sampai badan jasad kita, dan sampai ialah ruhani kita, yang mana ada pembukaan tajalli bagi dia. Itu makna sampai. Itulah Imam Ghazali sebut dalam apa? Ihya. Satu dia yang dapat, ya, segala-gala ni dibuka dia. Coba dia itulah hakikat insan, hakikat diri kita. Orang jasad kita ni, jasad tak ada apa, dan sangkar sementara ni, nak sesuaikan kita duduk dalam alam ni, alam min mulki ni, atau alam min ajsam. Sebelum ni tak pakai, alam lain ni tak akan macam ni. Maka dia telah yang berharga besar, yang boleh mencapai berbagai-bagai pembukaan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Dan tapi apabila dikendaki Allah Ta'ala menyampaikan akan dikau kepadanya, jawab dia, saya ditutupinya sifatmu yang jahat, yang tutup, ya. Satara, ditutup. Dengan apa? Sifatmu yang baik. Dan ditudunginya, ya, wa ghatta na'tak binatihi, ditudungnya akan naatmu. Naat mana sifat? Sifat naat, yang fana dengan naatmu yang dengan naatnya yang baqa. Naatnya ke naatmu. Yang pertama tu ditudungnya naatmu, naatun mana sifat. Ditudungnya naatmu dengan yang fana, ni sifat kita yang lenyap. Ditudung dengan apa? Dengan naat yang baqa, mana sifat yang yang kekal. Jadi kalau Tuhan nak sampai ke seorang, dia akan tutup dengan bahawa dibukakan kita menghadap ke hadrat dia. Menghadap di hadrat Allah, tertutuplah dia, ya. Kalau dia tak menghadap ke hadrat Tuhan, dia nampak dia. Bila nampak dia, dia tertutup dengan Allah Ta'ala. Bila hati itu menghadap pada diri dia, dia tak nampak Tuhan. Itu kalau dia menghadap hadrat Allah Ta'ala, maka tertutup dia. Maka tiap-tiap naat daripada segala naat atau sifat sama ialah. Naat, sifat sama mana. Maka tiap-tiap naat
daripada segala na'tin, segala na'at atau sifat, daripada segala sifatmu, apabila dihadapkan hak Ta'ala atasnya dengan berbetulan daripada segala asma'nya dan segala sifatnya, nasai hapuslah wujudmu dalam wujudnya. Jadi bila Tuhan nak sampaikan, dia akan tajallikan, dibukanya batin hati kita dengan pancaran nur makrifat dia. Ketika itu lenyaplah wujud kita, nampaklah wujud dia. Lenyap kudrat kita, nampaklah kudrah dia. Lenyaplah iradat kita, nampaklah iradah dia. Lenyap sifat kita, nampaklah kebesaran sifat kita tadi. Akhirnya lenyap wujud, nampaklah wujud dia sendiri. Lenyap di mana ni? Di basirah, mata dalam, bukan mata luar. Mata luar nampak kita ni kan. Yang berjalan bukan mata luar, mata dalam. Yang memandang, yang mendengar, yang berjalan, semua benda ni kiraan dalaman. Ruhani yang nurani, dia yang berjalan. Bukan jasad jisim yang kasar ni. Jisim yang kasar ni, kereta ni, lori boleh kan. Ya, jisim yang kasar ni, orang kafir pun ada. Ya, tak ada kan benda sebab dia tak nilai yang ni. Yang ni tak ada penilai, tapi yang ni yang kami kita jaga, kami kita soleh kan. Sehingga kita terhijab dengan Tuhan, melayankan dia. Ya, yang nak kasar ni, akhirnya kat mana tempat dia? Liang lahat tu tempat dia. Yang kasar ni, baju ni, akhirnya bila koyak rabak, so dia sumbat dalam liang lahat. Macam baju gitu juga. Bagi lama-lama pakai dia rosak, dia koyak. Akhirnya apa? Jadilah kain buruk. Orang pijak kat kaki. Baru beli bukan main lagi kan. Sangkut. Setrika tajam. Dah pakai 2-3 tahun, dah mula getas, koyak, akhir jadi alas kaki kita. Silap pergi bakau, habis. Itu maknanya sangkar luar. Yang dalam dia mahal. Binasa Tuhan kekalkan dia. Dia ada awal, tapi tidak ada akhir. Tapi tak akhir itu bukan macam tak ada akhir Tuhan. Tuhan hakiki zati, yakni arif, baru datang. Tuhan kekalkan dia. Jadi yang ruhani itu hakikat diri kita, tu yang kita nak bersihkan. Dialah yang layak mencapai, masuk, merasai segala alam. Buka dia dapat. Mana kenal para awliya empire sinilah. Sebab baju sama kan. Apa makna baju sama? Luar sama. Kita makan, dia makan, kita minum, dia minum. Kita bekerja, dia bekerja. Tapi yang dalam tu, dalam lain. Dalam kita mengayau tempat lain, dia menghadap hadrat Allah Ta'ala. Ini bila Allah Ta'ala nak tolong, nak bantu, dia akan tutup. Apa makna tutup sini? Dia fanakan, dia lenyapkan. Dia lenyapkan daripada memandang makhluk yang dijaga oleh Allah dengan memandang penjaga dia. Raqib, memandang penjaga dia. Sebab tu kalau dia tak pandang penjaga dia, butalah mata hati. Ya, ilahi amiyat ainun, ilahi wa Tuhanku amiyat ainun, butalah mata dia. La taraka alaiha raqibah, yang tidak melihat makhluk ni penjaga. Ya, makna pengurus siapa dia? Wallahu ta'ala. Dia tak perasan. Dia perasan yang luar. Ya, melayan yang luar terhijab kita. Kalau cuci yang dalam, insya-Allah dia ada mukasyafah. Dia akan dibukakan dia dengan Allah Ta'ala. Maka tiap-tiap naat dan segala naat dan sifat daripada segala sifatmu, apabila dihadapkan Allah Ta'ala, bila Tuhan tawajuhkan dia, itu mana tawajuh? Hadap. Bila dihadapkan hak Ta'ala atasnya dengan berbetulan daripada segala asma'nya dan segala sifatnya, dan saya hapuslah wujudmu dalam wujudnya. Tenggelam dan hilang. Macam bayang dengan yang membayangi. Kan? Mula-mula dia pandang bayang, macam apa punya bayang nampakkan aku kan. Sampai kat pintu besar dia pun buka. Kasim rupanya, Muhammad rupanya. Dia nampak dia apa? Habis lah bayang orang tak pandang lagi. Ada mana bayang lepas tu? Kalau pandang bayang lagi, apa kerja tu? Aku dah depan kau pandang bayang lagi. Nampak je Tuhan habis. Itu mana dia tutup pandangan kepada bayang apabila ternampak Tuhan dia. Itulah tertutup pandangan kepada makhluk apabila ditajalikan. Maka kita minta pentajalian dari Tuhan, pembukaan. Kalau buka ni habis, nikmat paling besar tak ada. Inilah ni. Itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar dia dapat nazar dengan dia. Dapat terbuka mata dalam menghadap dia. Maka diraibkan engkau tu
Bahawa dia gaibkan, dia lenyapkan kita daripada syuhud, daripada musyahadah dalaman kita tadi, pandangan dalam syuhud engkau dengan syuhudnya tadi, daripada memandang kita tukar dengan memandang dia pula. Dia kata ghaib nazaral khalqi ilaik bin nazarillah ilaik. Buang pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah Ta'ala pada kamu. Tutup sini, dia tutup pandangan pada khalqiyah, dia buka pandangan pada khaliq, barulah berlakunya pembersihan betul dalam jiwa seseorang. Dan bila dia bersih, barulah dia layak diangkat martabat ke hadirat Tuhan. Selagi dia tak menghadap, dia tak bersih. Dan selagi kita tak tepat menghadap dia, maka tidak terhapus unsur-unsur syahwat, unsur-unsur duniawiyah, unsur-unsur khalqiyah. Dia tak terpadam. Bila dia buka, dia pum dia habis. Di atas kelenyapan ini, fana ini, barulah amalan dibulat kena Tuhan. Dia tak pandang makhluk dah. Yang jadi bosak, dia pandang makhluk. Nak raih sana, nak tunjuk orang sini, nak pandang sana. Oh, pasti dia pusing dan dia tak tepat penghadapan di hadirat Tuhan, tak tepat. Sebab apa? Dia belum dibuka. Dia dibukakan saja habis. Barulah sempurna, cantiknya hubungan dia dengan Allah, bersihnya hubungan dia dengan Tuhan. Barulah dia akan dipakaikan dengan berbagai-bagai pakaian. Pakaian apa? Pakaian kerohanian. Tuhan angkat martabat dia setinggi-tinggi. Tuhan buka berbagai-bagai pembukaan. Situ. Ada kena latihan. Benda ni besar. Bila besar dia kena ada latihan. Nanti kita perlukan kursus. Apa kursus dia? Suruh dan suluk telah kursus itu, sumbat, dia tanya yang betul itu, supaya dia menghadap betul hadirat Tuhan. Maka barang siapa dihadapkan dengan isim jalalah, barang siapa dihadapkan, Tuhan bukakan dia mata dalaman dia, berhadap pada ismun, nama, satu nama isim. Kalau banyak dia panggil asma, asmaul husna, asma. Satu nama, bila banyak dipanggil asma. Satu je Tuhan buka. Tuhan bukakan batin hati dia, dia muka syafahkan. Sebab apa? Dia ketuk-ketuk Allah, 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 titik dia dan. Akhirnya apa? Buka lah. Kita ketuk-ketuk rumah nama buka. Ni ketuk sekali dua dah. Berhenti tak buka dia dan. Kalau ketuk selalu, insya-Allah. Bila Tuhan bukakan dari satu daripada asma dia, isim dia bernama Jalalah. Dan saya karamlah ia dalam lautan infirat Allah. Allah maja'ala. Oh, ini dahsyat. Barang siapa dihadapkan dengan isimnya, Tuhan pusingkan hati dia menghadap tepat. Namun ini tak pandang. Dia buat tak perasan. Jalal Allah Ta'ala tu, kekerasan Tuhan, kebesaran Tuhan, dia tak pandang. Berlakulah macam-macam bala gempa bumi ke apa, dia pandang gitu. Dia tak nampak. Kalau nampak pun dia kira mayat dia. Tsunami berlaku dia kira mayat. Wah, ini 30,000. So, dalam dia tak nampak jalal. Tuhan mentajalikan jalal dia. Dia ada dua je ulama sufi. Kategorikan jalal satu, jamal satu. Dia dapat nikmat dan sebagainya, itu dia panggil jamal. Kalau dia gegau gitu tu, dia panggil jalal. Bila dihadapkan saja batin hati kita, kebesaran dia, keagungan dia, nasai karamlah ia dalam laut infirat, laut ketunggalan. Tunggal dia lain tak nampak lah. Allah maja'ala. Dapat ni tuan-tuan bertuah, ibu mengandung, you panggil kan, bertuah. Kalau tak dapat, rugi. Infirat, dia ketunggalan. Bila dia belazat, dia ketunggalan. Bila seorang dah jatuh hati pada seorang, gila ke orang lain lah. Ke mana boleh nampak dia? Aku tak nampak lah dalam dunia melainkan kau seorang. Macam mana tu? Tarikan tu dah ni. Tarikan bersama ada tertarik jazbah dari Tuhan kita. Allahu yajtabi ilaihi man. Tuhan tarik orang yang dikendaki. Kehebatan haibat itu dibuka sama ada jalal atau jamal. Jalal atau jamal.
Nasi karam lah. Lepas tu bila seorang tu karam dia fana, dia lenyap yang lain, tu menandakan Tuhan tak jadi kat dia. Itu bacaan warid kat dalam suruk yang paling tinggi macam ni. Kata Abah Musyik yang paling tinggi bila laporan warid, dia kata, apa kau rasa? Tak ada lain Tuhan, hilang dia je. Itu tinggi. Kau nampak tu, nampak ni, nampak ni, naik tu, menghadap kamu itu makhluk semua. Arash pun makhluk lagi Tuhan. Dia je. Abang kata, tak nampak. Dia je Tuhan. Itu warid tinggi kan. Sebenarnya tu warid paling tinggi. La maujud illallah. Dia. Dia berjalan, dia rasa dari Allah Ta'ala. Dia duduk, dia berjalan, dia cakap, dia rasa dari dia. Kita dah nak mati separuh umur ni, janggut berapa kali salin dah. Putih hitam naik perang, tak rasa kita. Kita semayang tak rasa kita rasa kita yang gerak. Sedangkan Quran dah jelas terpampang ayat Quran. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah Ta'ala jadikan. Apa sebab kamu tak rasa? Sebab kamu sibuk merasakan khalqiyah, makhluk. Kamu tak dapat rasa dengan khaliq. Itu masalah ada. Masalah ada. Dia masuk laut infirat. Ya, mana infirat, ketunggalan dengan Allah Ta'ala ni satu dibandingkan lautan yang luas. Apa makna laut luas? Macam-macam dalam tu ni. Macam-macam isi dalam laut ni. Luasnya, hebatnya, itulah. Allah. Dalam warid akan datang dia ceritakan apa masalah warid. Awrada alaikal warid liyukhrij. Dia nak keluarkan min fidaish ila fidaish. Min sijnil wujud ila fidaish. Di antara warid yang sampai dalam batin hati campakan anwar dari Tuhan atau fuyudat ila nak keluarkan kamu min di maknanya memandang kewujudan kepada fidaish, padang luas syuhud dan musyahadah ke Tuhan. Ya. Daripada sempit memandang wujud. Bila kita pandang makhluk ni kita kenal sempit kan. Dia bila lepas pum terbuka, dia pandang dia tu. Itu betul. Kelazatan kenikmatan yang tidak boleh nak dibayangkan. Apabila hati dibuka menghadap hadrat Allah Ta'ala. Itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Itu nikmat besar. Kemudian warid pula diatakan warid supaya apa? Dia min yadil, daripada pegangan asar Allah yang lepas kita daripada dicengkam oleh asar makhluk. Habis dalam laut infirat, mana ketunggalan dengan hak Ta'ala. Ya, dia dengan Tuhan ini. Kadang-kadang terlatah kalam-kalam seperti itu. Tidak aku kenal melainkan dia. Orang lain dia tak kenal. Ya, dia nampak lazat betul dengan Tuhan. Itu yang disuruh bi fan yafrahu. Dengan aku saja hendaklah kamu seronok dan gembira. Kemudian wa bi zikri fal yatanamun, dan dengan zikrullah kamu merasa nikmat senikmat-nikmat. Ya. Nyebut nama Tuhan yang lazat, tentang lebih lazat daripada makanan yang lazat, lebih lazat daripada minuman yang lazat, lebih lazat daripada dunia yang dilazatkan. Tak ada habis dia. Habis ya. Di dalam laut infirat dengan hak kita ala atasnya. Nikmat tafridul haq. Dapat nikmat apa? Tafridul haq. Menunggalkan pandangan dia kepada al-haq Tuhan. Ini semua nikmat zauki tentang apa dapat didapat dalam itu. Allah. Boleh dapat nikmat ni tuan-tuan, Allah. Apa benda boleh tak kasih tuan. Bala apa boleh tak kasih. Singgit tu kata dan manu ainul aqaq. Dia boleh pusing tu. Bala boleh kasihkan nikmat tuan. Sebab apa dia dah berlazat dengan Tuhan. Apabila labat dibukakan lazah dengan Tuhan sendiri, Tuhan dia itu Allah SWT, pemilik segala makhluk. Ketika itu dapatlah tafridul haq, dia ketunggalan dengan Allah Ta'ala di mana sahaja itu.
Maka tiada lah tinggal baginya khabar dan tiada asar. Bagi dia ni tak ada khabar, tak ada asar pun tak ada lah. Tak ada kesan lain. Maknanya apa? Dia tak menghadaplah kepada makhluk. Ya. Dan barang siapa dihadapkan dengan kita tak jadi satu. Itu dah katakan barang siapa yang menghafaz Asmaul Husna baginya syurga. Kan? Hafaz ni lah hafaz. Ni masuk hafaz ni. Bukan apa begitu intan, apa begitu. Orang kapi boleh hafal intan. Kan? Apa Asmaul Husna tu Yahudi boleh hafal. Tu ayat tau. Hafaz makna jaga. Menjaga mana memakai makna. Tiap-tiap isim tu ditajam di situ. Itu sekali pada makna yang besar, makna menghafaz akan Asmaul Husna. Yang hafaz luar tu baguslah, kita hafal baik kan. Tapi penghafalan yang sebenar, hafaz makna jaga. Makna dia menjaga akan tuntutan makna asma' yang satu-satu. Ini contoh tadi, dia tajalikan nama apa? Jalal. Yang silap nama apa tuan? Ar-Rahman. Dia ditajalikan. Allah. Nasai ta'aluk ia pada wujud rahmaniyah. Nasib bergantunglah ia tadi hamba ni pada wujud rahmaniyah, kewujudan ya Tuhan yang dibangsakan kepada Rahman. Sebab tu bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Terjadikan. Apa nak Ar-Rahman? Al-Mun'im bijaraidin ni'am. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Allah tu ismun di zat wajib wujud. Nama bagi zat yang wajib ada. Apa nama Bismillahirrahmanirrahim? Ar-Rahman. Ar-Rahman yang mana? Al-Mun'im bijaraidin ni'am. Tuhan memberikan nikmat-nikmat yang kasar ni. Dia beri habis. Sebab tu mana Ar-Rahman ni lafaz dia adalah khas. Tak boleh pakai nama Ar-Rahman. Kecuali kena isnad sandarkan dengan Abdu baru boleh. Abdul Rahman tu boleh. Itu lafaz. Ada pun makna dia umum. Apa makna umum? Semua Tuhan bagi. Yang Islam dibagi, kafir boleh bagi. Yang beriman dibagi, yang munafik pun dibagi. Yang taat dibagi, yang asi boleh bagi. Semua dilambak. Sebab apa dilambak semua itu umum? Sebab dunia tak ada nilai di sisi Tuhan. Kalau ada nilai, dia tak akan bagi melainkan pada kekasih dia sahaja. Ya, sebalik kekasih yang paling disayang, laulaka makanatil aflaq, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadikan langit bumi. Itu kekasih besar. Dia letak kat mana kan? Tengah padang pasir kering kontang. Kenapa tak letak Nabi di Europe kan? Tempat udara sedap, kan? Tempat peranginan ada, dekat kering kontang dekat. Orang yang paling dikasih dia letakkan di padang pasir kering kontang. Tak gitu. Kenapa tu? Anna dunia la qimatalah. Bahawa dunia tidak ada qimah, tidak ada nilai di sisi Allah. Kalau ada nilai, kita akan berikan orang kafir seteguk air pun. Dan itu hadis Nabi. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udha ma sakal kafir jur'atan. Kalau adalah dunia ni harga dia setimbang sebelah sayap nyamuk kan. Nasa itu akan beri orang kafir seteguk air pun. Mana dunia ni pada zaman Nabi Adam sampai kiamat, sebelah sayap nyamuk pun tak ada nilai dia tuan-tuan. Tiba-tiba kita pergi berambat, benda tak ada nilai. Cerdik atau bodoh? Orang pergi berambat, benda tak ada nilai. Ya. Orang lambakkan apa? Ampak kelapa dia pergi rumah orang ramai. Dia berkawan dengan ayam. Orang ambil lah santan tu mahal. Ampak kelapa yang pergi gemuk banyak, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Ya. Jadi kita nak pandang benda nilai tu kan, kena pandang mengikut kacamata Islam. Ya. Kita pandang, kenal kita akhirat, baru kita nampak dunia ni kecil. Kalau dia orang tak kenal akhirat melalui saluran pengkhabaran Quran dan hadis Nabi SAW, jawab dia akan nampak dunia ni besar. Sebab dia tak nampak benda lain. Kalau dia nampak benda lain besar, baru nampak dia kecil. Itu maknanya. Sebab itu dia suruh kita mengenali ya, akan kehidupan di sana. Itu Rahman. Kalau Rahim pula dia terbalik. Ya, lafaz dia umum. Nak nama Rahim saja betul. Ada pemakna dia khas. Al-Mun'im bi daqaiqiha. Tuhan berikan nikmat daqaiq yang hebat-hebat, yang mahal di sana. Untuk siapa? Untuk orang Islam ni.
Orang kafir tak ada di akhirat. Semua akan dihumban, dibenam dalam neraka. Dia tuan terjadi ke semua benda. Ya. Kita pandang dia mana semua makhluk ni, termasuk diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak lihat kan? Itu semua penterjemahan wujudur rahmaniyah. Ya. Dan dengan dia lah maknanya dapat kita menumpang sementara. Jangan nak lama-lama kan, sementara. Ya, jangan nak lama-lama. Tapi tak ada apa pun, semua dah siap kan. An-nas ni'am iza matu intabahu. Manusia terdunia ni macam orang tidur je, kata Rasulullah SAW. Maknanya pendek sangat masa dia. Ya. Dia tak ada pelik orang mati kan, semua akan mati. Ibu masa tunggu je lah. Makin dekat, makin dekat. Persoalan ni dia balik menghadap Tuhan, apa rupa dia. Rupa dia cantik macam asal ke, atau rupa dah koreng ke, atau dah tak kenal rupa ke. Dah berkeladak kan. Dia diselam dengan lumpur, maksiat, mungkar, macam-macam. Itu persoalan dia. Dia balik nak menghadap ke besok. Kira di ujung tu. Itulah tempat kita di sana besok, baik atau buruk. Al-ibrah bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau ke neraka dia kira mana? Ujung umur. Dia embus nafas akhir, ketika itu kedudukan dia. Nafsu dia. Nafsu lawamah ke, amarah ke, mutmainnah ke, ya, mardiyah ke. Peringkat itulah yang menyebabkan kedudukan mereka berbeza di akhirat. Barang siapa dihadapkan, ya, barang siapa dihadapkan, faham ibarat, ya, maknanya semua ni ada kurnia daripada dia yang menghadapkan. Kita usaha secara zahir, maka ada inayah bantuan tuan, pun dia yang pusingkan tuan-tuan. Walakinnallah habbaba ilaikum iman, dia yang tahbibkan. Walakinnallah, tapi Allah Ta'ala lah habbaba, yuhabbibu, tahbib, mana dia mencempakkan rasa kasih kita pada iman. Dia cempakkan rasa kasih pada dia pun, dia hakikat dia. Sebab dia kata dihadapkan. Ya. Barang siapa dihadapkan mana oleh Allah Ta'ala dengan isimnya, nama dia Rahman, nasaya ta'aluk ia, mana bergantunglah ia, terikatlah ia, ya, dengan pada wujud dia Rahmaniyah. Betul mata akan datang, dia akan sebut rububiyah muta'alliqan, ni lah dia. Wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqan. Kun, bentuklah diri kamu bi awsafil rububiyah, dengan awsaf sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala, pengawalan dia yang jaga segala-galanya ni, muta'alliqan, bergantung, jangan putus. Hati kita sentiasa bergantung. Kita tengok orang arif billah, abang mursyid kita dia menceritakan, kita tengok dalam kitab semua, nak pergi mana tu jangan lupa, dia kata. Walau nak pergi kedai dekat aja, keluar rumah tu kau jangan lupa. Apa lupa, dia kata? Buat laporan lah. Awak laporan, minta, ya Allah, ampun ni nak pergi sana. Ya Allah, ampun ni nak buat kerja ni. Bantulah, tu kalau bahasa kita lah. Lepas tu kalau kita dalam hadis-hadis Nabi, nak buat ni, bukan dalam azkar. Semua zikir. Duduk sini, ni bacaan dia. Naik sini, ni bacaan dia. Naik kenderaan, ni bacaan. Turun kenderaan, ni bacaan. Naik bukit, ni bacaan dia. Turun bukit, habis semua tuan. Ini menandakan apa? Mu'allakun billah. Itu Nabi ajar kita tu. Ya, tengok dalam amalan hadis-hadis sahih. Yang kita baca dalam apa? Surat kan. Pagi baca surat. Semua tu bentuk ni lah. Bentuk mengajar kita ta'liq, menggantungkan, ikatkan kita dengan Allah. Di mana saja, jangan putus. Putus kita dengan Tuhan ibarat ikan terputus dari air. Menitiklah dia. Rohani tu menitik. Jasad bulat perut dia kan. Kena roti canai tinggi teping. Tampal ni kan. Macam-macam. Ini rohani dalam. Dia mu'allakun. Ta'aluk. Kemudian wabi awsafil ubudiyah, dengan sifat kehambaan, mutahaqqiqan, kamu mantap. Ini menandakan syariat wal haqiqah dia tak boleh cerai. Kun bi awsafil rububiyah, bentuk diri kamu dengan awsaf rububiyah, sifat ketuhanan Allah Ta'ala ni muta'alliqan, bergantung. Jangan terputus kita memandang, kita kontak kita dengan Tuhan. Sentiasa kita dalam genggaman kekuasaan ketuhanan dia. Kemudian wa bi awsafil ubudiyah, dengan sifat kehambaan mutahaqqiqan. Ya, mana kita tahqiq. Makna tadi hakikat dalaman kita dengan dia,
Zahir kita pun kita terjemahkan syariat dengan hukum syariat yang zahir. Oh cantik dua. Dua perjalanan, dua kepak dikenal ada syariat dan hakikat akan jalan sekali. So bersihkan. Al-Quran sebut wazaru zahiral ismi wa batinah. Bersihkan, cucikan yang zahir dan yang batin. Sebab kita ada dua unsur, lahiriah dan batinnya. Ya, unsur dalaman dan luaran. Itu dituntut kita membersihkan akan dia. Ya. Bila bersih itu jaminan selamat. Qad aflaha man zakkaha. Confirm dapat kejayaan orang yang membersihkan akan batin hati. Barang siapa dihadapkan dengan isimnya Rahman, nasai ta'aluk ia pada wujudir Rahmaniyah, dan berlakulah fikirnya daripada segala alam yang hisiah, padahal berdiri serta syukur pada segala nikmatnya yang abadiyah. Maka berlakulah fikirnya, jalanan dalam mana tentang dah berjalan. Baik yang berjalan mana? Dia lah. Ya, akal dia. Dia dipanggil akal. Dia dipanggil maknanya hati. Kita banyak nama dan dalaman tu. Qalbun pun dia. Ya. Sir pun dia. Syarab pun dia nama dia. Dia berjalan daripada segala alam yang hissiyah, alam luaran ni, padahal berdiri serta syukur. Sentiasa dia bersyukur kepada Ta'ala daripada segala nikmatnya yang abadiyah, nikmat yang kekal di akhirat. Ya, Tuhan berikan nikmat yang berbagai-bagai. Sebab pertama sekali kita banyak kena muhasabah akan nikmat Tuhan. Syukur kita. Ya, kena memandang. Kalau kita gagal memandang nikmat Tuhan, nanti dia akan jauh. Dia kepayah nak terbuka masuk dalam makamil mahabbah. Sebab manusia tu jubilatil insan yuhib. Dia dikerasi manusia ni pikiran dia kasih ya liman ahsana ilai. Bagi orang yang buat baik ini. Itu kaedah itu. Siapa buat baik dengan seorang, orang tu akan kasih sebab dia buat baik. Siapa lebih buat ihsan daripada Ta'ala. Ya, setiap saat, setiap nafas, dia tarik nafas dia punya, lepas nafas dia punya. Kita boleh memandang dia, boleh mendengar dia, boleh bergerak dia, boleh makan tak tercekik pun dia dan kalau makan tercekik macam ya, akan tak sumbat dah, ini dah sangkut. Ya, macam-macam kau ni beri dan ni. Allah. Jadi setiap makna apa yang kita lihat, kita dengar tu semua nikmat dia. Tinggi tebal tu. Allah Ta'ala sebut tak boleh kira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh kira. Kita tenggelam dalam lautan nikmat dia. Maka bila ni kita perhati betul baru dia rasa banyaknya nikmat Tuhan. Bawa timbul pada rindu dia dengan Allah SWT. Ya. Ni pemberi nikmat setiap saat, dia boleh buat tak perasaan. Kan? Kita beri orang tu bantuan komen tiap-tiap bulan. Kan? Kita bagi dia sebulan 3,000. Tiba-tiba dia tak pernah bertanya pun, siapa beri duit kat saya ni? Tak ada. Tak ambil dan jumpa kita tak pandang tu. Oh, dah nak kusikil kepada dia. Kan? 3,000 atau 10,000 lah setiap bulan. Kan? Kita kalau orang bagi kita, tiba-tiba dia hantar kita sebulan 10,000. Kita senyap lagi, siapa hantar ni tengok dalam akaun kita kan. 2 bulan, 3 bulan, sampai 10 bulan ni dah 100,000 ni sini. Akan tergerak tak kita nak tanya. Siapa bagi ni, siapa dia? Kalau tak tanya orang tu tak berapa sihat akan masuk air. Kepala masuk air. Itu pun 10,000. Allah Ta'ala bukan nilai juta, bilion dan nikmat kita. Sentiasa kita dibalut dalam nikmat dia. Tak nakkan kita mengenal dia. Tak tanya ke siapa dia. Tak nak dekat kat dia. Ya, KB dekatkan benda lain. Dia berdekat dengan nikmat. Dia tidak berdekat dengan Al-Mun'im. Ya, Al-Mun'im itu nama Tuhan. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Ya. Sebab tu orang yang sangat memberi nikmat kita sewajibnya mendekatkan diri sehabis-habis dekat. Ya, serapat-rapat mungkin mana. Diingat, jangan dilupa. Ditaat, jangan diderhaka. Itu kita dengan Tuhan pakai kaedah tu. Diingat, jangan dilupa. Ya, la tansa zikrullah. Jangan lupa kita. Ditaat, jangan sekali-kali diderhakakan. Kalau terbuat cepat taubat. Itu biasalah kan, kita bukan Nabi Rasul. Itu stand kita gitu. Dan barang siapa dihadapkan dengan isimnya, nama dia Rahim,
kat setengah-setengah macam Sayyidina Nazim dia buat zikir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita kata dia punya zikir Bismillah je ke? Besar. Ar-Rahman Ar-Rahim ditajalikan lenyap kan semua habis. Ditajalikan Rahmaniyah, ditajalikan Rahim ni habis kan. Lenyap makhluk ni. Semua duduk bawah dia. Ya, semua nikmat dia tuan. Pada siapa dihadapkan dengan isimnya Rahim, nasaya tamakkun ia di dalam babut ta'alluq. Ya, nasaya tamakkun baca. Kalau tamkin ada ya. Tamakkana tamakkanu tamakkunan. Tawaja tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Tamakkun makna mantap, tetap. Tak beranjak. Ia di dalam babut ta'alluq. Dalam pintu maknanya bergantung dia dengan Tuhan, tak ada lagi dah. Bila nampak tu Rahim, Tuhan tajallikan. Ni banyak baca bismillah tak dapat tajalli, baca tak terbuka. Ya, lalu kat rumah orang tengok dia tak buka pintu. Ya, ketuklah biar dibuka. Dia buka pintu tajalli Rahim dia habis. Karam semua ni. Dan saya tamakkun, ya, tetap dan mantap di dalam bab ta'alluq, pintu berkasih di dalam pintu, bergantung di dengan Ta'ala. Ta'alluq belajar tamalluk umur itu. Ya, sebab kita baca kitab Musalli tadi kan, dia menghadap Tuhan dalam keadaan tamallukan. Ya, rasa rindu di dengan Ta'ala. Sebab apa ni lah, Tuhan dah bukakan Rahim. Nama Rahim tu ditajalli lah. Dia dapat tu. Oh, pentarikan cukup kuat tuan-tuan. Hingga tiada mendatangkan atas segala hajatnya daripada yang lain. Ya, segala dan hajat dia tak nampak lain melainkan dia. Dan demikianlah hingga kepada akhir segala isim dia tu. Segala 99. Dua ni pun kita dah akan dapat tu pun dah habis dah tuan-tuan. Macam cukup besar itu. Macam mana 99 kalau dibukakan, ditajallikan oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab suruh baca. Perempuan satu hari kita baca sekali Asma'ul Husna. Ini baca minta menghayati makna dia. Ya, kita dapat rezeki, dia tajalli nama dia Ar-Razzaq. Besar sikit, luas sikit rezeki, dia tajalli nama dia dan Al-Basit. Ini menghampar dan ya, kita tengok orang dapat hidayah rajin ibadat tu ditajallikan nama dia Al-Hadi. Kita tengok dia kami tajallikan nama may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Habis kunci itu. Siapa Tuhan beri hidayah, tak ada orang boleh sesatkan dia. Siapa Tuhan sesatkan dia, tak ada seorang beri hidayah. Waktu malaikat langit boleh tak pakai. Itu memang Tuhan tajallikan akan isim, asma' dia dan nama-nama dia. Semua ada. 99 Tuhan tajallikan, pandang je lah. Macam-macam nama dia tuan-tuan. Ya, tu suruh kita pandang. Latihan ni kena banyak memandang. Apa dia pandang? Muraqabah. Allah. Maka sesungguhnya dikata segala asma-Nya Ta'ala itu, sekaliannya itu, ya, dia panggil takhalluq, ya, melainkan isim di jalalah. Maka maksudnya ia bagi ta'alluq. Maka ketahui olehmu demikian itu, dan kira-kirakan olehmu akan dia. Takhalluq dalam bentuk apa dan menjadi, ya. Ta'alluq dalam bentuk ikatan, tergantung. Kun bi awsafi rububiyah muta'allikan, bergantung. Maka ketahui olehmu demikian itu, dan kira-kirakan olehmu akan dia. Ini nak mengajar kita dan fana fil asma, memfanakan dalam memandang asma, nama-nama Tuhan. Dia ada fana af'al, ini fana asma, nama Tuhan. Lepas tu bila kita zikir ismul jalalah atau isim mufrad Allah, dia sebut Allah tu apa? Allah tu ismun li zat wajibal, nama bagi zat, diri yang wajib oleh adanya. Bila ada zat ada apa? Sifat. Dia tiap-tiap zat mesti bersifat, tiap-tiap sifat tidak bercerai dari zat. Sebab tu Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, zat al-muttasif bisifatil kamalah. Bila ada sifat, dia ada asma. Ya, Allah Ta'ala tu bersifat dengan apa? Basar. Maka nama dia ialah basir.
Kalau dia bersifat dengan qudrah, nama dia ialah qadir. Kalau dia bersifat dengan ilmu, nama dia apa? Alim. Ya, itu makna. Kalau bersifat dengan hayat, maka zat dia panggil apa? Nama dia hayyun. Hayyun mana zatun muttasif bil hayat. Alimun mana zatun muttasif bil ilmi. Ya. Qadirun mana zatun muttasif bil qudrah. Zatun muttasif bil iradah. Cukup. Sebut zat dia, nama dia pak, ngasih kita nampak. Sifat dia masuk, asma dia masuk. Pum. Sebab besar kita gunakan nama ismul jalalah. Ya. Ataupun dipanggil isim mufrad. Ismul zat. Allah. Allah. Kita tembak kan. Orang rasa betul. Sampai dia bergegar. Iza zukirallah wajilat. Ya, kita kena guna zikir gegar. Wah, ni mana pula zikir gegar? Quran kata wajilat qulubuhum. Kau sebut nama Tuhan mesti ada gegaran dalam. Pum, terasa kita. Terasa azamah kebesaran dia. Ya. Kalau zikir Allah Taala macam jual hidung keladi, kata tak ada bekas, tak terkesan. Belum lagi, tapi jangan tinggal, kena banyak zikir. Dia sebut nama Taala. Seorang wali besar. Seorang jumpa ni lah. Dia kata, ya Sayyidi Syekh, dia ada penyakit, ada sakit apa, wallah alam, dia minta berkat dia. Dia bawa ni air tu kan, suruh Tuan Syekh ni tulis nama Allah dalam atas piring. Ambil berkat, mudah-mudahan minum tadi Allah Ta'ala beri kesembuhan. Siapa beri kesembuhan? Allah, bukan air tu. Jadi Syekh ni pun tarik je, dia tarik je, pam, pecah pinggan tu kan. Ambil pinggan air, tarik lagi, pam, pecah. Ambil lagi, pam. Habis robok ni kan. Ya. Dan kenapa ya saya di sini aku tidak menyebut nama Allah dan menulis melainkan dengan takzim. Maka pinggan ni tak ditanggung. Pecah. Ya. Pecah pinggan tu. Dia tarik dia tam, pecah. Tarik dia pam, pecah. Pinggan tak ditanggung kan. Ya. Dia punya sebutan tu pum kuat. Nur dia patut pancar. Pinggan patut ditanggung. Sayang kan. Kita puas sebut tu dia pun tak berjam. Taja pinggan. Ya, pinggan taja. Macam itulah hati dia. Dia sebut dia nama Ta'ala berkocak dalam iza zikirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Itulah ada 7. Perjalanan kerohanian itulah ada 7. Sebut nama Tuhan, ada gegaran hati dia. Takwa, takut dia kepada Tuhan. Dibaca ayat Quran makin menambahkan iman dia dengan Allah Ta'ala. Dan puncak dia apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya bergantung, berserah, bertawakal dengan Tuhan saja. Bukan pada diri dia, pada harta dia, pada apa. Dia bergantung hanya dengan Allah, pemilik segala-galanya. Itu hal 7 dia. Kalau kata mana hal 7 perjalanan kau, itulah dia Quran sebut. Ya. Allah. Dan kira-kirakan olehmu akan dia, dan tuntut olehmu akan kurnia daripada Allah Ta'ala. Minta dalam ilmu dan amal dan hal. Berilmu dan beramal, kemudian ada ahwal dia. Ahwal itu mana kelakuan yang berubah. Ya. Pembukaan dan sebagainya itu ahwal-ahwal yang berlaku. Maka tiada jalan kepada tahqiq, kepada kemantapan demikian itu, melainkan dengan terbuka kurnia. Semua terbuka. Dia minta apa? Futuhat, pembukaan daripada Ta'ala. Itu dia panggil warid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu. Man laisa lahu wird, siapa tidak ada wirid, falaisa lahu warid, dia payah dapat warid. Tak dapat. Tuan nak begitu hak dia. Tapi segi adat gitulah. Bila ada wirid, dia ada warid. Ya. Warid dibagi pada 3 bagi. Pertama warid al-intibah. Warid kesedaran. Tuan cempak dalam batin hati dia, rasa sedar, kesedaran itu menguasai jiwa dia. Ya, sedar berbagai-bagai bentuk lah. Sedar dengan nikmat Tuhan, sedar dengan dosa dia banyak. Ya, sedar dengan terasa kebesaran Tuhan. Macam-macam kesedaran intibah. Terbuka. Ya. Kemudian dia nak menghadap Tuhan, tapi hati dia belum berapa dapat menghadap. Ya. Dia lepas sedar tu hati dia, kalau ibadat pun dia masih tak berapa tepat, lagi. Tapi semangat tu dah, alhamdulillah. Tuan hantar lagi warid kedua, waridul iqbal.
Warid yang pum tuan terik hati dia betul boleh menghadap hadrat Tuhan. Ya, dia boleh menghadap tu masya-Allah. Itu dia kata dihadapkan tadi tuan pusing. Dan warid ketiga last sekali waridul usul, ialah warid apa? Usul sampai di hadrat Tuhan. Sampai mana? Bukakan makamul ihsan. Masuklah di muraqabah dan musyahadah akan hadrat Allah Taala. Habis itu tamam tuan. Tunggu di situ macam-macam lagi lantar. Terbuka je tu sampai ke mati boleh hantar kata Syekh Abdul Qadir Jalani dan Sirul Asrar, dibukakan pemberian ini sampai dah mati alam barzah pun dibuka. Kurniaan Tuhan yang tidak ada penghujung tentang dia, masya-Allah. Maka cari jalan kepada tahqiq demikian itu melainkan dengan apa? Terbukanya kurniaan. Hatta yang kasyifala lana anwarul muraqabah wal musyah. Itulah kita minta hatta yang kasyifah, sehingga dikasyafkan, dibukakan. Lana bagi kami, apa dia Tuhan buka? Anwarul muraqabah. Ya. Dibukakan bagi kami anwarul muraqabah, akan nur muraqabah wal musyahadah. Dapat situ tamam tadi. Usul dari ilallah. Maka bila telah terbuka bagimu daripadanya kurnia tadi, maka mudahlah atasmu jalan. Ya, dia dah buka, mudah ada jalan. Dia tutup mana nak jalan? Dia buka, tutup jalan habis tuan. Dia bergerak gitu. Dan ditunjukkan engkau bagi tahqiq. Barulah kita akan dibukakan pentahqiqan dalam makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai kepada pembukaan mengenal Tuhan bil kasyf. Ya, bukan bil i'tikad lagi. I'tikad peringkat awam. Bil kasyf dengan pembukaan dalam hati, sentiasa syuhud dengan Allah Taala. Ya. Maka payuwassiluka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilai. Dia jaga adab, mungkin jaga. Ya, banyak kadang-kadang kita kat sini pula pum terplay on balik dan. Jaga ni besar ni. Payuwassilu wassala yuwassilu. Payuwassiluka. Maka menyampai ia Taala ka akan dikau. Maka disampaikannya akan dikau ilaihi kepadanya. Mana masuk kita dalam makamul ihsan tu? Ya Tuhan masukkan apa tu? Ya bima minhu, dengan suatu barang yang daripadanya. Dari dia kan, bukan kita punya. Ya kepadamu. La bima minka ilai, bukan daripada kita kepada dia tak ada. Apa dia tadi? Barang daripada kepadamu daripada fadlinya dan ihsannya. Itu tiada dengan satu daripadamu kepadanya daripada segala ilmu, amal, hal kan. Ya, kerana sampai kita dengan ilmu kita, dengan amal kita jauh dan apalah amal kita tentang dengan bercemporing dengan lintang pukang anak-anak orang lain wallah. Kelang kabut, mayam lorokok dan terbagai nak hantar kat Tuhan. Malu kita. Allahu akbar. Fatihah belum habis dah melayau. Dah pergi Pulau Besar. Langkah kedua dah sampai Johor. Ya. Masyarakat akhir kira untung menyaga lah. Boleh senyum. Ingatkan dia fana kan. Boleh kira untung. Senyum. Ini pula macam berbayi tak masuk. Ya. Di Tajalli ni ada dua arwah Tuan Guru Ma'alim Jawahid. Ada kala tuan awam berzikir, ada kala dia senyum boleh tuan. Menangis banyak kita jumpa tuan. Yang senyum tuan-tuan tengok. Kau berarti isim lah. Bila Tajalli kan akan sifat jamal, dia senyum tuan. Zikir sedap lazat. Dia memandang jamal Allah Ta'ala. Tuhan pengasih, penyayang, pemberi nikmat, ya. Pembuka keluasan. Bila Tajalli jalan kekerasan Tuhan, tu ngikut takut dah. Ya. Bapak lah bila dia tengok dia macam ni kan, daun misai macam ni. Oh, dia bukan sojar, misai panjang kan. Boleh beli kat telinga. Bila dia gulung misai macam ni, dia anak dia macam bila balik dia kan, anak balik, anak bapak mana? Anak suka. Tajalli dia. Dia tajallikan kekerasan macam ni dia, kita dah mengikut. Bila suara lembut dia buat hadiah, kita dah seronok kan. Tu. Dua benda tu. Jalal, jamal. Ya. Kita bukakan rasa hati kita menghadap pada jamal. Itu kata Tuan Guru Haji Amrawi almarhum dalam angkat martabat kita. Dia senyum dia. Mu'alim tu dia zikir bawah masa kita mengaji ni kan.
Dia zikir Allah. Dia senyum pada tuan. Wah, dia dengan lazat. Ya, dia dengan lazat. Memandang hadrat jamal Allah Ta'ala, tuan. Masya Allah. Alim sekali pada alil khutwah, tuan. Alil khutwah. Orang yang boleh langkah sekejap. Ada seorang ustaz duduk kat dia dulu. Pergi Mekah dengan dia. Kapal terbang, tiket kapal terbang dia dulu. Mu'alim ni tiket kemudian. Dia sampai kat Jeddah, dia tengok Mu'alim dah sampai. Jalan jongit-jongit. Mu'alim dah sampai. Dah, dia kata. Dah sampai. Ya, kalau atas darat boleh potong-potong kan. Ambil shortcut mana jalan. Dia tak ada. Atas mana semua ada tiket dia masing-masing. Dia dah sampai tak tuan. Ini dipanggil ahlil khutwah. Ya, orang yang bumi ni ringkas tuan, pendekkan bagi dia sekejap. Itu sebenarnya ini kata warasul anbiya. Warasul anbiya, mana Nabi berilmu, dia berilmu, Nabi beramal, dia beramal, Nabi berjuang, dia berjuang, Nabi ada mukjizat, dia ada karam. Itu betul, tamam. Itu waris Nabi sebenarnya. Ya. Kita bila ada karamat tak ada. Yang ada kita ke Ahmad. Pau Ahmad itu. Ya, karamat tak ada. Allah. Jadi kita kena pandang daripada dia, bukan daripada kita. Sebab kita boleh speed amalan tu, zikir, jaga tu. Adab jaga. Jangan terbuka tu. Ini aku speed banyak ni. Jangan. Kita speed banyak tu, usaha ya, taklah gerakkan semua tu. Terbuka daripada dia buka. Dia tutup apa dalam zikir, tutup tali tasbih pun tak buka, tak ada kan. Ya. Al-Fatih. Nama dia, Ya Fatah, Ya Wahab. Tuhan yang membuka dan murni, Tuhan yang memurniakan. Dan tersebut dalam khabar satu lagi. Khabar mana hadis Rasulullah SAW. Bermula Balak dan Hawa dan syahwat itu digaulkan dengan tanah Adam. Masya Allah. Ya, tanah yang buat bentuk tembaga Nabi Adam pada asal tu telah apa? Ditakhlidkan, dicampurkan tuan-tuan, dengan 3 unsur pada maknanya. Iaitu apa? Balak, hawa nafsu dan syahwat. Batu benda tu ada kat kita tuan. Dan barang yang ada dalam tabiatnya tiadalah boleh berpindahnya. Dan sifat zati dia tentang kita tak boleh berpindah. Ya, bukan unsur malaki kita ni, kita unsur insan ni. Dia ada benda tu. Dan jasad kita tu ada. Dan tetapi Allah Ta'ala jugalah yang mengurniakan dengan menutup dia. Tu. Nak kembali pada tajuk kita balik. Kita apa? Walakin iza arada an yuwasilaka ilahi satara wasfaq biwasfi wa ghatta na'tak bina'tih. Itu dia. Orang tutup. Ya, dia tutupnya mandang awsaf kita, pandang ke dia, lenyaplah yang lain. Bau cantik ni kan. Itu kejap penudung daripada tanah. Ya Satir. Ya. Ya Sattar nama Tuhan kan. Atas orang yang dikehendakinya Tuhan buka, Tuhan tutup. Ya, daripada segala hambanya, maka dia pakaikannya dengan pakaian daripada fadlinya dan tolongnya. Ya, fadli limpah kurnia Tuhan. Ya. Untuk doa daripada guru yang kedua dan tarekat Ahmadiyah Indonesia. Siapa dia? Syed Ibrahim Ar-Rashidi. Doa dia apa? Allahumma ja'alni, atau kalau ramai Allahumma ja'alna minal muradin lan muridin. Ya, Allahumma ja'alna minal murad. Jadikan kami orang yang engkau kendaki. Mana orang yang engkau tarik. Lan murid, bukan murid. Murid ni kendak kita dengan Tuhan berapa lah kuat tuan. Ya, kendak kita nak pergi ke Tuhan tu terlampau rendah, terlampau dhaif. Pokok kemuncuk pun tinggi tuan. Anak-anak orang lain Allah. Ya, pokok kemuncuk pun tinggi tuan. Semangat kita nak menuju hadrat Tuhan Allah. Ya, terkena dengan nafsu dunia terpeliawat kita tuan. Ya. Kalau Tuan Gua Jali Pondok Seliau kan, bila mencocoti kan, pondok di dalam kotak kampung. Bila air cuti je budak dah nak balik, aku tengok kau punya ilmu ni kena kebas dengan daun getah pun dah habis dah. Daun getah kebas pun dah habis. Ya, dan tunjuk kamu tuan, naib langgar kita tuan. Tu belum masuk kampung ni, kan balik kampung, kopiah tanggal betul. Habis. Mana nyawa ni? Tak kuat. Ya. Pokok getah kibar pun datang. Allah. Orang dulu apa tuan, dicencang beritahu ganjak. Ya.
Tukang sihir Fir'aun dia dapat jazbah. Tu kata dapat jazbah dari dia. Dia tarik je habis. Ya, laukati anak, aku cencang, kamu cencang lah. Dia kata, pagi dia beriman, petang dia syahid tu habis. Tamam, tak sampai 2 hari. Itu tak syahid-syahid lagi tuan-tuan. Dia pagi, petang, pagi dia beriman, petang dia syahid tu. Sebab apa tu? Inilah dia makna dia jazbah, tarikan. Sebab bila Tuhan tarik je hati seorang, syaitan pun terpelantingkan. Dia tak kira apa lagi lah. Dia mati-matilah dia tak kira. Sebab apa? Tuhan dah tarik. Tuhan minta tu, Allahumma ja'alna minal muradi. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang engkau tarik. Dia Tuhan tarik ke dia habis. Syaitan nafsu pun terpelanting. Dan dia tak kira apa, dia mati pun tak apa. Jadi dia dapat rida Allah Ta'ala. Habis kemudian semua kala kata Sayyidi Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad.